Hai, Assalamualaikum. Nama saya Salsadila binti Muhammad Nordin, KBJ 20081092 Seksyen 13. Memegang watak sebagai hakim dan peguam bela. Nur Alia Arisha binti Ma'asri, KBJ 2008111006. Saya memegang watak sebagai jurubahasa dan inspektor. Hai, saya Salmi Nabila binti Abdul Muttalib. Nombor ID saya KBJ 2008111145 sebagai pendakwa raya. Nama saya Nur Jihan binti Ishak. Nombor KBJ saya KBJ 2008109112 dan saya memegang watak sebagai saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zulaika Irdina binti Muhammad Zaki. Nombor ID saya KBJ 2008111016. Saya memegang watak sebagai tertuduh. Di dalam Mahkamah Seksyen Alustar, kes bernombor 6204-2017, kes pendakwa raya lawan Nur Zulaika Irdina. Yang arif saya Salmi Nabila binti Abdul Muttalib bertindak sebagai timbalan pendakwa raya dan di pihak pembelaan tertuduh Nur Zulaika Irdina binti Muhammad Zaki diwakili oleh Salsadila binti Muhammad Nordin selaku peguam bela. Yang arif saya memohon pertuduhan dibaca terhadap tertuduh. Bahawa kamu Nur Zulaika Irdina binti Muhammad Zaki bahawasanya kamu pada 29 hari bulan Ogos 2016 lebih kurang pukul 3 petang bertempat di Klinik Kesihatan Pakar Terengganu mengikut pertuduhan Nur Zulaika Irdina binti Muhammad Zaki didakwa membunuh Nazirah yang juga adik kandungnya di rumah Jalan Tenggiri, Kampung Baru, Tebing, Tembah, Pakar antara 30 Julai hingga 29 Ogos 2016. Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun yang sama dibacakan di hadapan Magistrat Nur Alia Arisha binti Ma'asri. Pertuduhan ini. Ya, saya faham. Kamu mengaku bersalah ataupun minta bicara? Saya mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Baiklah, pihak pendakwa raya, adakah kamu telah bersedia untuk prosedur yang seterusnya? Ya Arif, pihak pendakwa raya akan mengemukai 2 orang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama, iaitu Inspektor Nur Syafiqah Samsudin untuk memberi keterangan. Bahawasanya saya Nur Syafiqah Samsudin dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar belaka. Dengan izin Yang Arif, Inspektor sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Saya Nur Syafiqah Samsudin, berumur 24 tahun. Sekarang saya merupakan pegawai penyiasat di IPD Malaysia. Apa tujuan Inspektor hadir ke mahkamah pada hari ini? Untuk memberi keterangan mengenai kes menyebabkan kecederaan parah. Menyebabkan kecederaan parah terhadap siapa itu Inspektor? Ada mangsa yang bernama Nazirah yang meninggal dunia di Hospital Pakar. Terima kasih Puan Inspektor. Menurut rekod penyiasatan, Inspektor adalah orang yang menerima panggilan dari premis kejadian dan mendapat maklumat bahawa terdapat satu kejadian yang menyebabkan kecederaan parah pada mangsa di tempat tersebut. Adakah benar? Ya, benar. Inspektor ceritakan kepada mahkamah secara menyeluruh tentang kejadian tersebut. Pada 29 Ogos lepas, saya merupakan inspektor bertugas pada hari tersebut bersama-sama dengan beberapa orang lagi anggota polis yang lain.
Kira-kira pada pukul 3 petang, kami menerima satu panggilan daripada seorang perempuan. Inspektor nampaknya betul-betul yakin akan masa tersebut iaitu 1:30 pagi. Boleh Inspektor terangkan kepada mahkamah bagaimana Inspektor yakin dengan waktu yang dinyatakan? Bantahan Yan Arif. Soalan yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya tidak relevan dengan pokok perbicaraan ini. Ya Arif, kami ingin membuktikan bahawa keterangan ini tidak akan tercanggah dengan bukti-bukti report perbuatan mangsa. Bantahan ditolak. Inspektor, sila jawab soalan tersebut. Memang panggilan tersebut diterima pada waktu tersebut kerana setiap panggilan yang diterima, anggota yang bertugas akan merekodkan masa dan nama pemanggil dalam buku rekod panggilan. Baiklah, teruskan. Siapakah pemanggil tersebut? Panggilan tersebut datang daripada seorang perempuan. Semasa panggilan itu diterima, dia bersuara agak kuat seperti orang yang sedang panik. Oleh sebab itu, saya tidak dapat mendengar dengan jelas pertuturannya. Kemudian? Lepas ditenangkan, dia meminta tolong dengan mengatakan suspek telah menikam masa. Dia berkata lagi bahawa minta polis datang cepat ke rumah mereka dengan memberi alamat dan minta ambulans dipanggilkan kerana dia takut masa tidak dapat diselamatkan dan dia dalam keadaan parah. Selepas kami mengambil bukti-bukti tempat kejadian, saya bersama anggota polis yang lain bergegas ke tempat kejadian. Berapa lama masa diambil untuk sampai ke tempat kejadian? Dalam 10 minit. Bolehkah Inspektor gambarkan kepada mahkamah bagaimanakah keadaan tempat kejadian pada masa tersebut? Tibanya kami di sana, kami mendapati seorang perempuan sedang memangkum seorang budak perempuan yang sedang berlumuran darah. Mereka dikelilingi beberapa orang awam yang lain. Kemudian kami mengenal pasti perempuan yang membuat panggilan. Beliau merupakan jiran kepada suspek, Nur Jihan. Adakah Puan Inspektor boleh mengenali gambar tempat kejadian? Ya, saya boleh mengenalinya. Adakah gambar ini menggambarkan tempat kejadian tersebut? Ya, ini adalah tempat kejadian di kawasan ruang tamu rumah suspek. Memohon gambar tempat kejadian ditandakan sebagai Exhibit 1. Apakah yang Inspektor temui di tempat kejadian? Kami melihat seorang budak perempuan dalam keadaan berlumuran darah di belakang bahunya serta muka dan jari-jarinya tercalar. Terdapat juga pisau yang masih tertikam di belakang bahu mangsa. Budak perempuan itu dipangku oleh Zulaika iaitu suspek untuk ditenangkan. Terdapat tumpukan darah di atas jalan. Kemudian salah seorang daripada anggota kami mengambil sampel darah tersebut untuk tujuan uji kaji oleh pakar forensik. Apakah yang terjadi pada mangsa selepas itu? Mangsa telah dibawa ke hospital oleh ambulans yang tiba kira-kira minit selepas kami tiba di tempat kejadian. Baiklah, seterusnya, apa yang dilakukan oleh pihak tuan? Sementara anggota yang lain memeriksa tempat kejadian, saya telah menemu ramah saksi iaitu Nur Jihan untuk mendapatkan keterangan berkenaan kejadian tersebut. Baiklah, boleh Tuan Inspektor ceritakan secara ringkas tentang keterangan yang diberikan oleh Jihan? Jihan menceritakan kepada saya yang beliau mendengar jeritan suspek iaitu Zulaika Irdina sedang memarahi adiknya iaitu mangsa Nazirah. Kemudian terdengar tangisan mangsa iaitu Nazirah dan tiba-tiba tangisan dan jeritan itu menjadi senyap sepi. Dan kemudiannya beliau segera pergi ke rumah jirannya dan segera menolak pintu rumah tersebut kerana tidak berkunci dan terlihat suspek dan mangsa sudah ada di atas lantai dengan darah yang penuh. Berbalik kepada mangsa kejadian, apakah yang telah Inspektor lakukan?
Pada pukul 3 petang, mangsa telah dibawa oleh ambulan ke Hospital Parker. Bagaimanakah keadaan mangsa ketika inspektor melihat dia di hospital? Mangsa tidak sedarkan diri, pendarahan masih berlaku. Apakah yang inspektor lakukan selepas itu? Saya telah pergi untuk mendapatkan keterangan daripada doktor yang merawat mangsa, iaitu Dr. Tichelvi mengenai keadaan mangsa. Apakah yang telah doktor katakan sewaktu keterangan itu? Doktor mengatakan mangsa telah dibawa kepadanya pada jam kira-kira 3 petang pada hari kejadian dalam keadaan kritikal. Pendarahan yang banyak berlaku pada belakang bahu mangsa akibat dari tikaman pisau yang masih berada di belakang bahu mangsa. Doktor telah mencabut pisau dari belakang bahu mangsa untuk melakukan pembedahan. Pembedahan perlu dilakukan kerana kesan tikaman pada belakang bahu mangsa adalah dalam. Mengenai pisau pada belakang bahu mangsa, apakah yang berlaku padanya? Pisau itu telah dicabut oleh doktor dari belakang bahu mangsa dan telah diserahkan kepada pihak polis sebagai bahan bukti kes ini. Pisau ini juga dihantar ke unit forensik bagi mengenal pasti cat jari pada pisau tersebut. Bolehkah inspektor mengenali pisau tersebut? Ya, saya boleh. Adakah ini pisau tersebut? Ya, ini adalah pisaunya. Mohon pisau ditanda sebagai Eksibit 2. Bilakah tarikh tertuduh ditangkap dan di mana? Tertuduh telah ditangkap pada hari yang sama pada pukul 1 tengah hari di rumahnya di rumah Jalan Tenggiri, Kampung Baru, Tebing Tembah, Parker. Bagaimana pula dengan keadaan tertuduh sewaktu tangkapan dibuat? Kami membuat soal siasat terhadapnya. Semasa soal siasat, adakah tertuduh mengaku dia yang menikam Nazirah? Ya, sebaliknya dia menyatakan yang dia telah tidak sengaja dan hilang imbangan serta tertikam Nazirah. Baiklah, terima kasih Puan Inspektor. Yang Arif, setakat ini dahulu. Saya tidak mempunyai soalan lagi. Yang Arif, pihak pendakwaan memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi pendakwaan yang kedua, iaitu Jihan, untuk memberi keterangan. Bahawasanya saya Nur Jihan binti Ishak dengan sesungguhnya dan suci hati saya akan menyatakan perkara-perkara yang benar dan tidak akan menyatakan perkara yang tidak benar, melainkan perkara yang benar-benar sahaja. Izinkan saya Yang Arif, Puan Jihan sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Bahawasanya saya Nur Jihan binti Ishak berumur 23 tahun, merupakan seorang suri rumah tangga. Adakah kamu tahu tujuan kamu hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya, saya adalah saksi untuk kes pembunuhan di antara Zulaika dan Nazirah. Hari ini saya hadir adalah untuk memberi keterangan tentang kes yang menyebabkan kematian Nazirah. Bolehkah kamu ceritakan kepada mahkamah apa yang berlaku pada 29 Ogos 2016? Pada pukul 1 petang, saya berada di ruang tamu rumah. Kemudiannya saya mendengar suara orang menjerit di sebelah rumah, iaitu jiran saya. Dan saya dapati itu adalah suara daripada Zulaika Idina yang sedang memarahi adiknya, adik kecilnya. Dan saya dapati itu adalah adiknya Nazirah kerana saya terdengar suara tangisan budak perempuan. Adakah bunyi tangisan dan jeritan itu seperti bunyi mereka sedang bergaduh secara fizikal? Saya rasa tidak, kerana pada masa itu saya tak dengar sebarang bunyi yang saya dapat katakan bergaduh secara fizikal.
izinkan saya Yang Arif. Puan Jihan, tadi ada menyatakan bahawa semasa terdengarnya jeritan dan tangisan dari rumah tertuduh, adakah Puan pergi melihat selepas itu? Sebenarnya tidak, kerana perkara itu sering terjadi dan saya fikir yang Zulaikha hanya memarahi adik kecilnya sahaja. Adakah Puan pasti Zulaikha yang menikam adiknya? Itu saya tidak pasti. Yang Arif, saya sudah tidak mempunyai apa-apa soalan. Pendakwa raya, ada apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Yang Arif, saya tidak ada soalan lain lagi untuk saksi ini. Saya mohon agar saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Izinkan saya, Yang Arif, setelah mendengar keterangan saksi-saksi pendakwa raya, terdapat bukti-bukti yang masih samar mengenai liabiliti jenayah anak guam kami. Terdapat dua faktor, iaitu berdasarkan keterangan saksi telah mengakui bahawa saksi mendengar bahawa mangsa telah dimarahi oleh OKT. Dalam kes tersebut, kemungkinan OKT tidak sedar bahawa dia memegang pisau dan cuba menenangkan mangsa yang mungkin sedang menangis dan tidak bermaksud untuk menikam mangsa. Meski OKT sedar bahawa kehadiran pisau tersebut memungkinkan dia untuk mengakibatkan kecederaan, tindakannya memegang pisau P1 adalah kemungkinan adiknya iaitu mangsa memegangnya dan cuba untuk selamatkannya. Konklusinya di sini, pihak pembelaan ingin menekankan bahawa tiada kes prima facie di pihak pendakwaan disebabkan mereka tidak berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Justru, pihak pembelaan memohon kepada mahkamah yang mulia ini untuk membebaskan anak guam kami. Sekian, terima kasih. Dengan izin Yang Arif, pihak pendakwa raya telah membuktikan bahawa terdapat kes prima facie di pihak kami atas beberapa faktor utama, iaitu: pertama, tertuduh Zulaikha Edina telah dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah menggunakan pisau yang boleh mendatangkan kematian terhadap mangsa Nur Nazirah. Ini dapat dibuktikan melalui keterangan saksi kedua, iaitu jirannya yang sering mendengar mangsa sering menangis seperti dipukul dan juga terdapat kesan-kesan lebam di badan. OKT dengan itu mempunyai niat untuk menyebabkan mangsa diam, jadi dia cuba untuk menenangkan mangsa tetapi mangsa tidak peduli dan terus menangis, dan kemungkinan tertuduh menggunakan pisau tersebut. Baiklah, setelah mendengar hujah kedua-dua pihak, iaitu pihak pendakwa raya dan pihak pembelaan, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa terdapat kes prima facie di pihak pendakwa raya berdasarkan faktor-faktor ini. Saya berpuas hati dengan saksi-saksi yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya. Pihak pendakwa raya telah berjaya membuktikan kewujudan elemen actus reus dalam kes ini. Ini membuktikan dengan keterangan-keterangan daripada kesemua saksi pihak pendakwa raya. Saya mendapati tiada sebarang keraguan dalam pembuktian ini. Kedua analisis daripada Inspektor amat meyakinkan dan ia jelas menunjukkan perbuatan OKT yang menyebabkan kematian menggunakan pisau. Ketiga, beban pembuktian berada di bahu pihak pembelaan untuk membuktikan bahawa tertuduh tidak mempunyai sebarang motif atau niat untuk membunuh si mati. Baiklah, setelah mendengar hujah kedua-dua belah pihak, iaitu pihak pendakwaan dan pihak pembelaan, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa
tertuduh bersalah dan menerima hujah-hujah pihak pendakwaan. Maka dengan itu, mahkamah menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda RM RM5,000 terhadap tertuduh.